pertemuan dua tokoh politik dalam negara kita tu, bagi saya rasa dia sudah sampai ke menghampiri garisan penamat. Macam mana Tun M berusaha sedaya upaya supaya Datuk Seri Anwar ni tak naik jadi Perdana Menteri. Itu adalah usaha dia sepanjang 25-26 tahun. Tapi mereka meroyan pagi, petang, siang, malam. Konon-kononnya akan dapat kuasa, akan dapat menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni dia menentang kerajaan yang sedia ada ni untuk jadi Perdana Menteri selama 20 tahun lebih. Sehingga kan dia disumbat dalam penjara, dah keluar mai sini lawan lagi, masuk lagi dalam penjara, keluar mai sini dia lawan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, sekarang ni pertembungan antara Tun Dr. Mahathir bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim memang amat dahsyatnya sekarang ni. Hari-hari depa puak-puak depa orang kuat daripada Mahathir punya orang ni mainkan, wujudkan persepsi jahat, wujudkan persepsi untuk nak memburukkan Anwar Ibrahim dan nak memburukkan kerajaan hari ni. Tambah-tambah sekarang ni dia pergunakan isu Sanusi dan Sanusi pun mempergunakan untuk nak hentam Anwar Ibrahim. Cuba hampa tengok apa yang berlaku terhadap Sanusi. Kita ambil ni cerita pasal Sanusi ni dulu. Hak yang Sanusi ni cerita asal-asal dia ni, yang utama dia tu hak yang kes rasuah 6 juta ringgit. Hak yang daripada Persatuan Bola Sepak KFA ni, dia punca utama dia, kontraktor dia yang buat laporan SPRM, disebabkan yang dia faham dia bagi duit 6 juta ringgit tu, dia mengharapkan nanti dia boleh dapat projek. Tahu-tahu tak dapat projek. So dia minta balik 6 juta ringgit dan dia buat laporan SPRM. Punca utama dia daripada kontraktor yang pergi bagi duit dan kontraktor yang pergi buat laporan SPRM. Dan sekarang ni Sanusi salahkan kerajaan hari ni. Salahkan penjawat awam hak yang buat kerja SPRM apa semua ni. Why? Yang sepatutnya yang dipersalahkan adalah kontraktor tu. Kenapa kerajaan kena Sanusi? Itulah pembodohan dan ditunggang oleh Mahathir punya orang. Bukan main kerajaan zalim, kerajaan menginayai orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Pak Habib, gaji 5,000 naik Ford Ranger. Tiba-tiba tak boleh tukar tayar, mai minta dekat Sanusi. Tak boleh beli baju sekolah anak, mai minta dekat Sanusi. Masuk akal ke tak masuk akal? Takkanlah, okay, kita fikir logik. Sebelum dia dilantik oleh Sanusi, kemungkinan susah. Tapi takkan dalam masa tempoh beberapa tahun, boleh pakai Ford Ranger yang harga berapa 200,000 lebih, bing. Jadi isu-isu Sanusi ni sekarang ni ditunggang oleh Papa Gomo, ditunggang oleh beberapa papukari lah, Ratu Naga lah, beberapa orang cyber trooper daripada Perikatan Nasional ni untuk nak memburukkan kerajaan. Yang sebenar-benarnya pertembungan yang sangat-sangat amat dahsyatnya daripada Tun Dr. Mahathir, Tun Daim terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ni mereka sangat-sangat gelabah dah, sehingga kan kita dengar syarikat anak-anak Mahathir dah diserbu oleh LHDN, dan hak yang Tun Daim, isteri dia pun dah pergi jumpa dah SPRM, dah merayu dan cabak SPRM, dan juga kononnya nak ambil tindakan terhadap SPRM disebabkan buat satu siasatan ataupun selongkang sita Menara Ilham, kononnya terinayah lah Tun Daim ni memang dah kaya daripada dulu, Tun Daim itu, Tun Daim ini. Tapi sebab apa SPRM berani nak ambil tindakan? Kenapa SPRM pisita? Itu kita boleh fikir logik lah. Bekas Menteri Kewangan yang terkaya di dunia pula tu. Mana ada orang jadi Menteri Kewangan? Atau lepas jadi Menteri Kewangan sebanyak 2 kali, boleh memiliki kekayaan yang luar biasa. Boleh beli bank di luar negara. Ini orang-orang budak-budak Tun Dr. Mahathir. Kroni-kroni Mahathir. Itu baru kroni, babe. Belum kepala dia lagi, geng. Tapi kalau kepala dia ni biasa lebih kaya dan lagi kaya, nak abang tengok apa. So, jom aku nak buat dengan apa sama-sama. Jom kita dengar penjelasan dan juga daripada Marzuki Syahidan soal ni pertembungan antara Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum. Pertemuan dua tokoh politik dalam negara kita tu, bagi saya rasa dia sudah sampai ke menghampiri garisan penamat. Bulan ni adalah bulan penentu dia. Kita tengok siapa yang akan sampai ke garisan penamat. Pertemuan ni sebenarnya dah lama.
26 tahun sejak Yo, 1998. lama. 26 Dan kalau tahun. siapa yang menghayati ataupun mengikuti perkembangan politik, macam mana Tun M berusaha sedaya upaya supaya Datuk Seri Anwar ni tak naik jadi Perdana Menteri. Ya. Itu adalah usaha dia sepanjang 25-26 tahun. Tapi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap juga jadi Perdana Menteri. Dan saya percaya yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mensia-siakan peluang yang ada ni. Dan ini bukan cerita membalas dendam. Sama macam Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap kan. Sebelum ni dia biasa mengungkapkan, kamu boleh humban aku masuk dalam penjara. Kamu boleh hentam aku. Kamu boleh pukul aku. Kamu boleh malukan aku dan keluarga aku. Semua tu dia maafkan. Tetapi sekiranya kamu curi duit rakyat, aku akan cari sampai lubang cacing. Habis. Itulah antara ayat yang buatkan Tun M tak boleh tidur malam. Ya. Dan begitu juga beberapa orang ataupun beberapa gerombolan yang berada di belakang Tun M tu. Semua tu terlibat dalam, semua ada kes. Dan mereka tahu, sekiranya mereka tak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sedikit masa ni, seorang perseorang akan masuk ke dalam. Sama ada penjara Kajang ataupun Sungai Buloh. Yang saya heran kita rakyat Malaysia ni kan, kadang-kadang saya pun pelik. Cubalah kita belajar membaca sejarah sikit apa yang berlaku sepanjang 20-30 tahun ni kan. Kita tengok macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekiranya dia ada sakau duit rakyat, dah tentu dah kes dia akan sampai ke mahkamah. Tapi sepanjang 2 ataupun 3 kes yang dia sangkut ni kan, semuanya tak melibatkan satu sen pun duit rakyat. Semuanya dengan masalah yang dikatakan masalah moral, dikatakan masalah arahan yang menggunakan salah guna kuasa, tapi tidak ada satu melibatkan duit rakyat, satu sen pun tak ada. Berbanding dengan mereka ni, anak cucu, anak pinak mereka, kroni mereka, semuanya duit. Bukan sikit-sikit anak. Yang ada puluh juta, yang ada ratus juta. Kroni mereka yang ada sampai bilion. Jadi kita gunakanlah akal yang waras untuk berfikir benda ni kan. Takkanlah dengan hanya mereka jualkan konon-kononnya demi agama, demi bangsa, kita nak angkat orang macam ni terus berada di puncak kuasa memimpin negara kita, nak suruh mereka pelingkup semua habis harta apa yang ada tu. Kan hari ni kita sengsara di antaranya, puncanya sebab apa? Kerja yang mereka buat. Yes. Okey, kita haraplah semua rakyat dapat mendoakan supaya Datuk Seri Anwar diberi kekuatan dan kesabaran dan juga idea untuk berdepan dengan sekumpulan penyamun ni. Okey, semoga Allah SWT bagi dia kekuatan tu supaya bagi kemenangan sekali dalam usaha dia berdepan dengan kumpulan penyamun ni. Kumpulan penyamun dan juga penyangak negara kita ni. Okey, sekian, terima kasih. Okey, geng. Dia cerita dia bukannya setakat depa takut masuk penjara ni. Depa takut depa aset kekayaan anak-anak cucu menantu depa semua kena sita. Itu yang depa takut. Bukan setakat Mahathir, sekali dengan Tun Daim apa semua pun depa takut. Sebab bila macam pengubahan wang haram ni, hampirlah negara mana semuanya salah. Semuanya memang salah daripada segi undang-undang. Tak kiralah daripada Dubai ke, daripada negara Singapura ke, apa ke. Bila kantoi pengubahan wang haram, ataupun hang sakau duit, hampir letak duit dekat mana-mana, semua akan kena. Semua sangat-sangat bermasalah. Bukan setakat masuk penjara, aset kekayaan pun kena sita. Punca-punca SPRM ni, dan agensi-agensi macam SPRM ni, dia akan siasat, dia akan ambil tahu. Bermula daripada berapa ringgit yang hang sakau, bermula daripada berapa ringgit yang hang buat pengubahan wang haram untuk nak beranakkan duit hang, sampailah ke level kekayaan hang billionaire. Bila dah kantoi, semua kena sita, semua kena sekat, semua kena habis. Semua dah jadi hak milik kerajaan Malaysia. Inilah yang ditakutkan oleh puak-puak Mahathir, puak-puak Daim, puak-puak Muhyiddin ni. Cuba tengok Muhyiddin, menantu dia sampai lah tak berani duk nak balik Malaysia. Sebab apa, geng? Tak berani balik Malaysia. Sebab dia tahu dia dah buat satu kesalahan besar di dalam negara kita sepanjang Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Orang yang buat salah, dia tahu benda tu salah. Of course, dia akan takut gila-gilanya. Sebab tu, 26 tahun menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri.
26 tahun tau. Apabila Tun Dr. Mahathir dia kenal siapa Anwar Ibrahim, bayangkan kan, dia menghalang Sumbat masuk penjara. Sumbat itu menzalimi Anwar Ibrahim, bukan setakat diri Anwar, anak-anak dia kan, sekali dengan isteri dia, cucu-cucu dia, menantu Anwar Ibrahim pun kena bercerai-berai kan. Tengok Nurul Izzah sampai bercerai-berai. Sebab apa? Sebab kepimpinan UMNO yang sebelum ni kan, cara mana menghuru-harakan demi nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, nak memburukkan imej Anwar Ibrahim. Tapi rakyat boleh fikir, rakyat nampak ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau hampa tengok beberapa hari lepas dekat dalam channel Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun di dalam Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim, hampa boleh tengok ketegasan dia yang menentang perasuah-perasuah yang bilion-bilion ni, yang duk hantam ni, yang duk hanyak duit rakyat selama ni. Waktu dia jadi Perdana Menteri, bill out sana, bill out syarikat anak-anak, nampak syarikat anak rugi, ambil duit negara, duit kerajaan, duit rakyat, pergi support syarikat anak-anak dah yang rugi dah berbilion, tapi dia macam dibantu dengan duit rakyat. Adil ke tak adil, geng? Sebab itulah usaha demi usaha nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, nak ambil alih kedudukan Perdana Menteri, nak ambil alih kerajaan, nak ambil alih tak kira SPRM ke, ataupun nak ambil alih dia punya bahagian mahkamah ke, semua depa nak tapau habis untuk nak selamatkan diri. Itu hakikat kita nampak. Kenapa dan mengapa mereka masih usaha. Kalau betul-betul lah mereka tak buat salah, mereka fight di mahkamah. Fight sehingga menang di mahkamah. Han tak perlu takut kalau betul-betul Han tak buat. Kalau Han tak buat salah. Tapi apabila SPRM minta Tun Daim declare aset dia, berapa kekayaan yang Tun Daim ni ada, sampai 5 kali dia minta tangguh. Why? Kenapa? Sampai SPRM kena pergi sita menara pun hang tak declare lagi aset kekayaan hang. Itu baru Daim, babe. Belum Mahathir, babe. Sebab tu mereka duk bermimpi mengigau nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. Tambah-tambah Saitro Tun Dr. Mahathir nak usaha nak tumbangkan Anwar Ibrahim juga. Tak apa, jom kita dengar sama-sama untuk video yang kedua. Kawan sahabat tadi Marzuki Syahidan menceritakan soal mereka duk mengigau nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Marzuki Syahidan. Jom sama-sama. Assalamualaikum. Dekat media sosial kan 2-3 hari ni dah, dalam minggu yang terakhir ni kan, depa meroyan pagi petang siang malam. Konon-kononnya akan dapat kuasa, akan dapat menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni aku nak tanya sekalian walaun dan juga cyber trooper daripada PN tu kan, hampa kenal dah Anwar Ibrahim tu siapa dia? Anwar Ibrahim bukan dia lawan dia dengan Abah Midin kau tu, ataupun bukan lawannya Hamzah Zainuddin ataupun Haji Hadi. Dia menang, dia dapat Perdana Menteri tu daripada PRU. Hasil daripada PRU. Bukannya diserahkan jawatan Perdana Menteri tu macam Abah Midin dapat daripada Tun M. Memang set untuk bagi Abah Midin jadi Perdana Menteri. Dan bukan juga Ismail Sabri, yang mana dia pun terima macam tu je, bukan melalui pilihan raya. Anwar Ibrahim ni dia lawan, dia menentang kerajaan yang sedia ada ni untuk jadi Perdana Menteri selama 20 tahun lebih. Sehingga kan dia disumbat dalam penjara, dah keluar mai sini lawan lagi, masuk lagi dalam penjara, keluar mai sini dia lawan lagi. Dah dapat, dah menang dah parti dia kan, dikhianati oleh Tun M pun dia lawan lagi. Sampailah dia jadi Perdana Menteri. Hampa ingat kalau dia dah jadi Perdana Menteri, senang-senang dia nak bagi kat hampa macam tu. Hampa ingat dia duduk dalam kerajaan, pengalaman dia duduk dalam kerajaan baru sehari 2 hari. Aku celik-celik mata kenal dunia ni, waktu sekolah rendah dulu ni, aku dah nampak dah dia dalam kerajaan. Aku dah tahu dah karakter dia tu macam mana. Dan dia bukan seorang yang mudah-mudah boleh mengalah macam tu je. Dan dia ada pengalaman. Lawan dia yang sebenar adalah Tun M. Macam aku cakap sebelum ni, Tun M pun boleh beat dia sebab apa? Sebab kuasa duduk kat tangan dia waktu ketika tu. Tapi hari ni, kuasa tu duduk kat tangan Anwar Ibrahim. Dia boleh tahu semua apa yang orang tengah buat hari ni. Hampa rasa dia akan serahkan mudah-mudah selepas berjuang 20 tahun lebih nak ambil kuasa tu, tiba-tiba dia nak bagi kat hampa macam tu ya? Hampa mimpi lah weh. Macam dia cakap lah, boleh mimpi, boleh mengigau, tapi jangan harap. Okey, sekian, terima kasih. Cuba apa tengok lawan Anwar Ibrahim hanya Tun Dr. Mahathir je. Kita boleh tengok lah kan, cara mana
Tun Dr. Mahathir menzalimi Anwar Ibrahim. Tahu mana dia hantam Anwar Ibrahim, dia burukkan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dia tahu. Selok belok kerajaan ni, selok belok kewangan negara ni, selok belok segalanya dia tahu. Sebab tu dia berani lawan Mahathir. Sebab tu walaupun di dalam bersama dengan Mahathir, dia berani tegur Mahathir, dia berani ingkar arahan-arahan Mahathir sehinggakan dia kena pecat. Dan daripada segi Mahathir nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, cara apa dia lagi? Cara apa lagi? Brother ni tadi cakap dengan cara moral saja. Tambah-tambah pula dia pun tak buat seks kan, pertuduhan seks sama lelaki dan perempuan. Sebab dia pun tahu benda ni dia lama-lama orang akan lupa, tapi dia buat perbuatan seks antara lelaki dan lelaki. Tuduhan liwat yang pertama, Anwar Ibrahim menang dan diubah kepada salah guna kuasa. Itulah yang ditunggang oleh puak-puak ni. Anwar bagi arahan itu, Anwar salah guna kuasa. Kan? Sebab itulah dia sampai ke Sanusi pun kira macam guna alasan kata Anwar bagi arahan itu, Anwar bagi arahan ini. Ini adalah untuk nak attack Sanusi sebenar-benarnya. Kalau nak attack hang kan, kerajaan memang tak perlu sungguh hang suruh Sanusi kan, Mahathir kan mai bagi keterangan, tak perlu lah. Kan, kalau betul-betul Anwar nak attack apa, Anwar terus pergi serang rumah ke rumah je, babe. Terus pergi cekup bubuh dalam gundi, pergi simpan dalam bilik gelap lah. Kalau betul-betul kerajaan nak menzalimi pimpinan-pimpinan pembangkang. Tapi adakah berlaku macam tu? Semua panggil supaya hang mai bagi keterangan. Dan jangan duk nak spin semua pertuduhan yang dibuat terhadap hampa semua berdasarkan ada orang pergi buat laporan SPRM. Siapa dia hak yang laporan? Orang-orang hampa sendiri. Orang-orang yang pernah bergantung dengan hampa. Orang yang pernah makan janji daripada hampa. Hampa dah menjanjikan sesuatu kepada dia. Dan tiba-tiba hampa tak bagi sesuatu kepada dia. Sebab itulah dia pergi buat laporan SPRM. Dan penjawab awam, pegawai SPRM, hanya laksanakan tugas di sebalik laporan tu. Kan? Kalau bukan orang hampa tu, orang kepercayaan hampa ataupun orang yang percaya hampa tu tak buat laporan, kan siapa-siapa pun tak tahu. Tapi disebabkan orang hampa yang pergi buat laporan, orang hampa yang pergi laporkan kepada SPRM, dah terdedah habis, baru sekarang hang nak menjawab sana sini. Hakikatnya pembangkang sekarang ni yang pernah buat salah dan memang dia tahu kesalahan, tu yang dia tengah menggelabah. Daripada segi Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, sekarang memang gelabah teruk ni kan, yang Muhyiddin Yassin, sehingga memerlukan ketenangan, perlukan bercuti, nak pergi makan angin. Sebab apa? Ni hidup ni sempit, perlukan rehat. Jiwa tak tenang duduk dalam Malaysia. Sebab tu dia duk minta pasport lah. Last mahkamah bagi juga nak pergi bercuti. Tengok sekarang pula Tun Daim duk garu kepala sehingga isteri pun dipanggil oleh SPRM. Dan aku akan buat video satu berkaitan isteri dan anak-anak Tun Daim. Bayangkan untuk seorang anak dia saja pegang kekayaan 100 juta lebih. 100 juta ringgit lebih untuk seorang anak. Isteri, kalau tak silap, isteri yang ketiga tu. Kan? Pegang pula kekayaan dah berapa ratus juta lagi. Gila. Anak-anak boleh agihkan kekayaan bapa ni, boleh dapat daripada kekayaan anak yang macam daripada kekayaan bapa ni 100 juta lebih. Bapa boleh ada menara yang bernilai 2 bilion lebih. Memang gila kan. Sebab tu dia duk menggelabah daripada segi geng-geng tuntun, geng bilion-bilion, pening-pening juga. Kan? Daripada segi hak yang macam-macam walaun lebay-lebay ni pun duk tengah pening juga. Lepas tu daripada segi pemerintahan Perikatan Nasional hak yang sepanjang 33 bulan pun duk tengah pening juga. Ismail Sabri pun dia dah dipanggil oleh SPRM soal hak yang 700 juta ringgit yang dibelanjakan zaman Muhyiddin 500 juta, zaman Ismail Sabri 200 juta untuk iklan, untuk publicity. Pun duk tengah pening ni Muhyiddin Yassin dia nak balik daripada Dubai ni pun dia duk tengah pening macam mana dia nak jawab dekat SPRM sebab Ismail Sabri dah dipanggil. Pakat-pakat pening orang-orang yang pernah ada kuasa. Dan tak kira lah daripada pemerintahan negeri ataupun pemerintahan pusat yang mana pernah buat salah, memang duk tengah-tengah pening kan sekarang ni. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Berkongsi dengan semua orang supaya dapat berfikir, buka minda, buka otak. Inilah
inilah hakikat mereka duk tengah menggelabah sedang berusaha untuk tumbangkan Anwar Ibrahim. Itulah. Terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.